Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT dengan limpah rahmatnya. Pada malam ni kita sambung lagi kuliah kita Fiqhus Sirah. Tajuk kita pada malam ni iaitu dakwah Nabi SAW secara rahsia. Muka surat 130. Jadi dalam perbincangan kita yang lalu, kita telah lihat bahawa Nabi SAW telah menerima wahyu surah Iqra yang merupakan tanda pelantikan sebagai seorang Nabi. Kemudian diikuti dengan turunnya surah Al-Muddathir, iaitu perintah Allah SWT supaya Nabi SAW memberi peringatan kepada manusia, mengajak manusia kepada agama Allah SWT. Jadi dakwah Nabi SAW dalam mengajak manusia tadi adalah secara, pada peringkat awalnya secara rahsia. Secara rahsia, dan dalam tempoh itu Nabi SAW sentiasa mempersiapkan dirinya dengan ilmu, yakni dengan membaca ayat-ayat yang diturunkan. Dan kita telah sebut bahawa ni Nabi SAW dari satu peringkat terhenti wahyu kepada Nabi, di mana timbul kerinduan, keinginan Nabi SAW untuk terus mendapat wahyu. Kemudian lepas daripada turunnya surah Al-Muddathir, maka berturut-turut bertalu-talu ayat-ayat Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW. Dan dalam tempoh tu jugalah Allah SWT menurunkan satu lagi surah, Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah. Pada Nabi SAW yang berselimut tu, ada ulama kata berselimut Nabi dalam surah Al-Muzammil tu, itu Nabi SAW semayang dalam keadaan berselimut pada ketika kesejukan. Jadi Allah SWT memerintah kepada Nabi supaya melipat gandakan ibadat dia tu dengan qiyamul lail. Qumil laila illa qalila. Bangunlah pada waktu malam untuk qiyam, beribadat pada Allah SWT, kecuali sedikit sahaja, yakni kamu berehat tu sedikit sahaja, yang banyaknya kamu beribadat kepada Allah SWT. Jadi kita boleh lihat ketiga-tiga surah ni, surah Iqra perintah supaya membaca, surah Al-Muddathir perintah supaya berdakwah, dan surah Al-Muzammil perintah supaya ibadat. Jadi di situ kita boleh faham bahawa Nabi SAW dan juga kita umat dia ni diarah dengan tiga perkara yang amat penting. Yang pertama, ilmu. Kerana ilmu tu melalui Iqra, membaca wahyu, kemudian Qum fa'anzir, memberi peringatan, yakni dakwah, mengajak manusia, dan yang ketiga, Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, perintah supaya melengkapkan diri dengan ibadat pada Allah SWT. Jadi peringkat dakwah Nabi SAW pada peringkat awalnya adalah secara rahsia, mana belum lagi ada arahan daripada Allah SWT. Dakwah secara terbuka, panggil semua orang, duduk dengar, pakak-pakak berhimpun dengar, baginda nak berdakwah. Belum lagi pada ketika itu. Jadi pada peringkat mula-mulanya Nabi SAW menyeru kepada keluarga yang terdekat, teman-teman rapat,
Dan orang yang ada potensi, orang yang boleh diharapkan, orang yang ada tanda-tanda penerimaan, maka pada waktu itu mereka ni lebih sesuai untuk dimulakan dakwah. Jadi ini benda yang bersifat lumrah lah. Kalau kita ada gapo-gapo benda penting, kita tak akan beritahu pada orang secara terbuka, kita beritahu dekat, orang dekat dulu. Kalau kata kita nak pergi, katalah kita sebagai ibu bapa ni nak minat seorang tu untuk anak kita, jadi kita akan beritahu pada keluarga kita terdekat dulu. Kita tak akan beritahu sebutir kampung bahawa aku nak pergi minat orang kampung sebelah. Tidak, kita akan beritahu keluarga kita yang terdekat dahulu. Maknanya tak tinggal orang terdekat ni. Lepas pada itulah, bila nak berkahwin itulah barulah kita buat walimah istihar perkahwinan. Jadi gapo-gapo mula-mula ni dia bermula dengan rahsia. Jadi orang yang pertama yang Nabi SAW menyeru kepada Islam, kepada agama tauhid, dan mereka menjadi pengikut ni, yang pertama Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, isteri Nabi SAW sendiri. Ini seperti mana yang kita bacalah dalam hadis sebelum pada ni, kedatangan wahyu yang pertama kepada Nabi, Khadijah mempercayai bahawa Nabi SAW ni adalah orang yang benar. Kenapa? Kerana didatangi oleh malaikat dengan membawa wahyu ni, dia tentu munasabah dengan seorang yang berakhlak mulia. Jadi seorang yang berakhlak mulia ni tidak mungkin didatangi oleh jin, oleh syaitan untuk merasuk, untuk mengganggu. Jadi sipir ataupun kaedah yang dibuat oleh Khadijah radhiyallahu anha ni, bila Nabi dalam keadaan kecemasan tu, Khadijah dia ukur Nabi SAW seorang yang berakhlak, yang mulia, maka tentu sekali orang yang aneh, Jibril yang mari dalam rupa manusia tu datang memeluk Nabi SAW, membacakan wahyu. Jadi pada Khadijah itu adalah orang yang baik juga, kerana orang yang baik akan didatangi oleh makhluk yang baik. Kalau latar belakang Nabi itu seorang yang tidak baik, maka tentu sekali hak mari pada Nabi itu bukan malaikat. Jadi atas sebab itulah Khadijah ni dia yakin bahawa Nabi SAW itu didatangi oleh malaikat, kerana Nabi adalah seorang yang baik. Yang kedua, orang yang memeluk Islam ni adalah Waraqah bin Naufal, iaitu sepupu kepada Khadijah. Beliau dikatakan sebagai orang yang kedua lepas daripada Khadijah. Jadi di sini nampak macam ada percanggahan lah dengan apa yang kita belajar sebelum pada benih. Pernah kita dengar bahawa lelaki yang pertama menerima Islam ni Abu Bakar. Tetapi kalau kita tengok dari segi sirah, kita belajar fakta ni, Waraqah itulah orang yang kedua beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab pada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam balik daripada Gua Hira, beritahu kepada isteri apa yang dia alami, Khadijah ni bawa Nabi jumpa dengan Waraqah, atau bawa jumpa Abu Bakar. Dan dalam ucapan Waraqah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Waraqah kata, aku akan membantu kamu, aku akan menyokong kamu pada waktu kamu diusir itu. Kalaulah aku seorang muda belia, aku akan pertahankan kamu pada waktu engkau diusir, ketika kamu melancarkan dakwah kamu. Jadi itu adalah, kata Ibnu Katsir, apa yang dikatakan oleh Waraqah itu merupakan pembenaran dia, tasdik dia. Dia membenarkan Nabi, dia percaya kepada Nabi, dan niat dia yang ikhlas untuk menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu Nabi berdakwah. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim
Nabi SAW kata, la tasubbu Waraqah bin Naufal fa inni qad ra'aitu lahu jannah au jannatain. Janganlah ada yang mencemuh Waraqah bin Naufal, kerana saya telah melihat sebuah syurga atau dua buah syurga telah disediakan untuk Waraqah. Jadi nak dapat syurga ni dia kena beriman. Dalam hadis Nabi SAW kata, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kamu tidak akan masuk dalam syurga ni melainkan kamu beriman pada Allah Ta'ala, dan kamu tidak dikira sebagai beriman melainkan kamu berkasih sayang. Jadi Waraqah ni bila dijanjikan dengan syurga, berarti dia telah beriman kepada Allah SWT. Cuba nampak kelihatan bercanggah dengan apa yang telah kita belajar sebelum pada ni. Waraqah tu tidak tersenarai sebagai orang yang kedua, tetapi Abu Bakar tersenarai sebagai orang kedua. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, pendeta Waraqah bin Naufal dia masuk Islam pada waktu itu dah berjanji untuk membela Nabi SAW ketika baginda diusir dari kampung dia, daripada alaman dia. Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, oleh kerana kami katakan yang paling pertama masuk di kalangan wanita adalah Khadijah, di kalangan lelaki adalah Waraqah. Kerana apa? Kerana beliau itu meninggal dunia pada waktu tidak lama selepas daripada itu. Maka dengan sebab itulah tidak disebut-sebut beliau sebagai orang yang kedua memeluk Islam. Waraqah ni dia tak lama lepas daripada Nabi SAW menerima wahyu tu, dia meninggal dunia. Jadi mungkin kita boleh andaikan bahawa beliau meninggal dunia ni pada tempoh fatrah wahyu tu. Kemungkinan. Sebab dalam hadis sebut tak lama lepas pada tu Waraqah meninggal dunia. Sebab pada waktu tu tua dah Khadijah bawa Nabi SAW berjumpa dengan Waraqah, dan kita boleh buat andaian bahawa Waraqah ni meninggal dunia pada waktu terhenti wahyu. Terhenti wahyu. Jadi pada peringkat mula-mula Nabi menerima Iqra baru jadi Nabi. Nak ajak orang kepada Islam itu bila tu ayat ya ayyuhal muddatsir, sebagai rasul, sebagai Nabi dengan Iqra. Dan kemudian di waktu ada waktu kekosongan, tidak ada wahyu pada Nabi, lepas pada itulah baru Nabi terima ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Nabi mengajak Abu Bakar masuk Islam. Jadi tempoh terhenti wahyu itulah pada waktu tu kita kira Waraqah meninggal dunia. Maka dengan sebab itulah tidak masyhur, tidak disebut-sebut sebagai Waraqah orang yang kedua masuk syurga memeluk Islam, kerana dia meninggal dunia pada peringkat yang awal lagi. Sebab itulah ada sedikit sebanyak perbezaan pendapat dalam menentukan siapakah ia kedua memeluk Islam lepas daripada Khadijah. Kemudian diikuti oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang awal lah. Abu Bakar As-Siddiq ni orang kedua memeluk Islam. Dan kalau kita baca dalam hadis Bukhari dan lain-lain, Abu Bakar ni dia kata kepada orang Mekah, aku berpercaya kepada Muhammad pada saat kamu mendustakannya. Aku kata dia benar, kamu kata dia dusta. Maknanya Abu Bakar As-Siddiq ni adalah orang yang awal memeluk Islam. Ketika mana? Ketika ini dalam hadis Abu Darda, Nabi SAW bersabda, innallaha ba'athani ilaikum faqultum kadzabta wa qala Abu Bakar sadaqa wa wasani bima bi nafsihi wa malihi fa hal antum tariku li sahibi marratain. Jadi dalam hadis Bukhari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT telah mengutuskan aku kepada kamu. Kamu kata aku dusta, kamu kata mu dusta Muhammad. Tetapi Abu Bakar kata Nabi seorang yang benar, dan dia telah memberi bantuan kepada aku dengan diri dia dan harta dia.
Jadi Nabi kata fahla antum li sahibi, fahla antum tarakuli, fahla antum tarikuli sahibi, takkah kamu tidak ganggu sahabat aku ni, Abu Bakar. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, hadis ni jelas menunjukkan bahawa Abu Bakar adalah orang yang pertama memeluk Islam, kerana Nabi kata aku diutuskan, kamu kata aku berdusta, tapi Abu Bakar kata aku ni benar. Itu dalam riwayat Bukhari nombor 3661. Kemudian diikuti dengan Ali bin Abi Talib, sepupu Nabi SAW. Jadi beliau adalah dari kalangan kanak-kanak yang pertama memeluk Islam. Dalam riwayat Musnad Imam Ahmad, dan juga dalam riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak, ada disebutkan seorang sahabat ni bernama Afif Al-Kindi. Afif Al-Kindi ni dia kata, aku seorang yang peniaga, aku mai buat haji, aku menemui Abbas bin Abdul Muttalib, saudara Nabi, untuk membeli daripadanya itu beberapa barang untuk dijual. Dan Abbas ni ahli peniaga. Jadi kata Afif Al-Kindi, demi Allah, aku berada dekat dengan dia di Mina. Sebab orang-orang zaman dulu, orang-orang Quraisy zaman dulu, pada musim haji mereka akan berniaga di Mina tu. Tiba-tiba seorang lelaki keluar daripada khemah dekat dengan Abbas tadi. Lalu dia pun melihat kepada matahari. Dia tubik daripada khemah dia tengok matahari. Bila mana dia tengok matahari itu condong, maknanya masuk waktu zuhur lah. Lalu dia pun bangun berdiri sembahyang. Kemudian keluar seorang wanita daripada khemah tadi, yang mana keluar daripada khemah, ya lelaki tadi tu keluar. Lalu dia pun berdiri di belakang lelaki tadi. Kemudian keluar pula seorang budak, ia dekat nak balik ni daripada khemah tu juga. Jadi dia pun berdiri bersama dengan lelaki tadi untuk bersemayam. Jadi kata Afif Al-Kindi, aku pun tanya kepada Abbas, perempuan ni siapa dia? Jadi Abbas kata perempuan tu nama dia Khadijah binti Khuwailid. Dia kata hak budak ni, dia kata Ali bin Abi Talib, sepupu lelaki tadi. Maknanya pada ketika tu hak keluar daripada khemah tu Nabi lah. Nabi tengok masuk waktu zuhur dengan gelincir matahari, dan Nabi pun berdiri semaya diikuti dengan Khadijah dan juga Ali. Jadi nak ceritanya Ali tu pada waktu tersebut semaya bersama dengan Nabi. Jadi dia kata buat apa? Dia kata semaya lah. Dan dia mendakwa dia tu Nabi. Itu kata Al-Abbas. Jadi Afif kata pada waktu itu, dia kata, kalaulah aku dikurniakan oleh Allah SWT rezeki masuk Islam pada waktu itu, aku ni akan jadi orang yang ketiga bersama dengan Ali bin Abi Talib. Maknanya Afif ni pada waktu itu tu, kalau dia pergi jumpa Nabi, mengaku untuk beriman dengan Nabi, mempercayai bahawa Nabi SAW itu seorang Nabi, seorang Rasul, maka tentu dia akan jadi orang yang ketiga. Maknanya dalam perhitungan, dalam bilangan dia tu, Khadijah yang pertama, Ali yang kedua, dia akan jadi yang ketiga. Tu Jadi cara kira ni dia bezalah, apa Ali nombor 3 pula sini. Sedangkan kita bila tadi 4. Jadi cara bila tu atas kita bila lah. Kalau kita kira, kita masuk Waraqah, kita masuk Abu Bakar, jadi Ali tu di nombor belakang sikit. Kalau kita tak sebut Waraqah, kita tak sebut Abu Bakar, jadi Ali tu orang yang ketiga. Jadi cara kira tu atas orang tu sendiri, orang yang menceritakan hadis ni. Kemudian yang kelima, Zaid bin Harithah, iaitu anak angkat Nabi SAW. Jadi Zaid bin Harithah ni maula bekas hamba Nabi SAW,
dia adalah lelaki yang seterusnya yang beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Zahabi dalam kitab dia Siyar A'lamin Nubala ada menyebut bahawa Ummul Fadl Lubabah bintil Harith al-Hilaliyah adalah wanita kedua yang memeluk Islam. Hak ni jaga orang bilang. Kata Az-Zahabi, Az-Zahabi ni ulama besar dalam ilmu hadis. Dia ada kitab tentang sejarah Islam, biografi ulama-ulama tokoh-tokoh penting dalam Islam ni. Termasuklah ada sirah Nabi, ada sirah Khulafa' Rashidin dan tokoh-tokoh penting ni. Kata dia Ummul Fadl adalah orang yang kedua, wanita yang kedua yang Islam setelah daripada Khadijah. Jadi Ummul Fadl Lubabah ni binti Harith ni siapa dia? Dia adalah isteri kepada Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Jadi mak saudara sahabat Nabi lah. Orang dekat Nabi Ummul Fadl ni mak kepada Abbas, mak kepada Abdullah, mak kepada Abdullah bin Abbas. Jadi Lubabah ni isteri kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Dan kalau kita kira dari segi kita kata anak beranak lah, Maimunah tu, Maimunah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam tu adik kepada Lubabah ni lah. Maimunah bintil Harith isteri Nabi. Wanita terakhir dah Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin ni nama dia Maimunah. Jadi Maimunah ni adik kepada Lubabah. Lubabah tu kunyah dia, gelar dia Ummul Fadl. Kemudian kalau kita bahas pergi mari, ia paling awal masuk Islam ni secara mutlak Khadijah lah, isteri Nabi sendiri. Jadi dalam senarai yang kita sebut tadi, mereka ini adalah orang-orang yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara rahsia. Termasuk juga Abu Bakar As-Siddiq. Beliau juga mendakwahkan Islam kepada sahabat-sahabat dia, maka beberapa orang telah masuk Islam di tangannya, antaranya Uthman bin Affan, Zubair bin Al-Awwam menantu dia, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah. Jadi kalau kira 5 orang ni yang telah didakwah oleh Abu Bakar ni, mereka berlima ni adalah termasuk daripada Al-Asharah Al-Mubasyarah bil Jannah. 10 orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut serentak dalam satu hadis akan masuk syurga. Jadi siapa dia tadi? Uthman bin Affan, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah. 5 orang ni masuk Islam di tangan Abu Bakar. Dan kalau dari segi cara Abu Bakar berdakwah ni penuh. Macam mana Abu Bakar berdakwah sehingga Talhah bin Ubaidillah ni masuk Islam? Dia ada satu riwayat. Satu riwayat pernah ada dialog antara Abu Bakar dengan Talhah ni. Ada dialog antara Talhah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Oleh kerana orang dapat tahu bahawa Abu Bakar ni telah masuk Islam, maka orang Quraisy dia telah hantar Talhah ni untuk untuk balik semula kepada jahiliah, untuk ikut agama jahiliah. Pada Abu Bakar dia tidak pernah ikut amalan-amalan jahiliah tu, tapi pokok Quraisy ni cuba nak mempengaruhi dia. Maka Talhah ni tanya kepada Talhah ni ajak kepada beribadat kepada Lat wal Uzza. Jadi Abu Bakar kata, "Mu nak ajak aku ni buat apa?" Dia kata, "Aku nak ajak ke mana? Ad'uka ila ibadatil Lat wal Uzza." Aku ajak kamu ni beribadat kepada Lat dan Uzza. Dua berhala penting orang Mekah pada waktu itu.
Abu Bakar kata, Lat tu siapa dia? Kamu ajak aku sembah. Dia kata, Lat ni Tuhan kita lah. Rabbuna, kata Talha. Lepas tu Uzza ni pula siapa dia? Uzza ni anak perempuan Allah, kata dia. Jadi Abu Bakar pun tanya. Dah kata Uzza ni anak perempuan Allah, mak dia siapa dia? Tak boleh jawab Talha. Sebab dari segi kaedahnya, kalau orang tu ada anak tina, kalau kawan ni sebagai anak perempuan, mesti ada mak. Anak-anak ni nak ada anak, dia kena ada ayah, kena ada mak. Jadi Nabi tanya, Abu Bakar tanya, Uzza ni pun dia mak dia. Tak boleh jawab. Tak boleh jawab Talha. Pada ketika itulah Talha kata, kita kena ikut orang ni yang telah ajak kita kepada Islam. Maka Talha pun kata, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu Rasul Allah. Itu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dalam tafsir dia. Cerita ni. Kemudian di antara yang awal juga masuk Islam adalah Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, yang dipanggil sebagai Aminu Hadhil Ummah, orang kepercayaan umat ni. Ni pun salah seorang daripada 10 sahabat Asyarah Mubasyarah bil Jannah. Kemudian Al-Arqam bin Abi Al-Qam, yang mana dia telah menyediakan rumah dia tu sebagai pusat dakwah Nabi. Kemudian diikuti dengan Uthman bin Maz'un dan kedua saudaranya, iaitu yang bernama Abdullah. Dia tinggal sini. Kalau ikut kita asal, kedua-dua saudara kepada Uthman bin Maz'un itu nama dia yang pertama Qudamah dan yang kedua Abdullah. Mana Qudamah bin Maz'un dan Abdullah bin Maz'un, dan diikuti dengan Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ni pun antara sahabat yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin dalam syurga. Jadi secara mutlaknya yang pertama masuk Islam ni adalah Khadijah radhiyallahu anha, seperti yang kita baca dalam hadis permulaan wahyu. Jadi mereka masuk Islam pada waktu itu dalam keadaan rahsia, dan mereka duduk di rumah Zaid, mereka duduk di rumah Arqam bin Abi Al-Qam tu secara rahsia, sembunyi-sembunyi untuk membaca wahyu Al-Quran dan macam-macam lah bimbing agama. Jadi kita kata kumpulan Arqam tu dia ambil hak ni lah sepenuh ni, sepenuh ni. Dia ambil sepenuh nama tu lagi lah, tapi keadaan popok tu dah nama tu dengan perjalanan mereka yang macam-macam benda yang pelik-pelik tu tak ada kaitan dengan sahabat. Jadi kalau benar-benar ikut dakwah Nabi, dakwah sahabat ni, orang tu akan jaga akidah tauhid, dia akan patuh pada syariat Allah SWT. Tidak ada unsur memuja pemimpin, taksub pada pemimpin. Kemudian daripada perbahasan yang telah kita baca, fakta-fakta yang kita telah baca tadi, ada beberapa hikmah, pelajaran yang boleh kita petik. Pelajaran-pelajaran penting yang boleh kita petik. Yang pertama, mengapa dakwah itu bermula dengan cara rahsia? Jadi jawapannya yang pertama, supaya orang-orang Mekah ni tidak terkejut. Dia tidak jadi kita kata nyetok lah. Dah. Maknanya mereka ni lama dah bergelumel dengan syirik di Mekah tu saja, di keliling Kaabah tu saja. Ada 360 berhala tu merata-rata tempat. Walaupun orang Mekah ni buat haji tak ikut syariat Nabi Ibrahim. Walaupun mereka ni tawaf tidak cara yang betul. Walaupun mereka semaya yang salah. Walaupun mereka tu ada mandi junub, ada mandi daripada haid, ada sebagai saki-baki agama Nabi Ibrahim, tetapi dari segi etika, dari segi kepercayaan, mereka telah meninggalkan jauh, mereka ni telah lari daripada akidah tauhid. Sebab apa? Sebab walaupun orang Mekah ni dia mengakui bahawa Allah Ta'ala lah yang mencipta langit dan bumi, mereka itu diciptakan oleh Allah Ta'ala, pemilik Baitullah ni Allah, tetapi dalam bab mereka nak meminta
nak minta hajat, nak menyatakan kesyukuran, mereka bernazar. Jadi mereka tidak ikhlas bernazar meminta kepada Allah SWT. Mereka tidak benar dalam cara bersyukur. Jadi orang-orang jahiliah, orang-orang Mekah dahulu, mereka boleh jadi syirik itu dengan macam-macam lah. Mereka percaya bahawa benda tu kalau ada manfaat, mereka akan jadikan sebagai Tuhan. Dah. Macam contoh, mereka buat berhala ni daripada batu. Jadi asalnya orang-orang Mekah ni, mereka ni mengagungkan Baitullah sebagai rumah Allah. Begitu juga tanah haram, tanah yang telah ditetapkan oleh Nabi Ibrahim AS sebagai tanah yang suci, tanah yang tidak boleh kita menumpahkan darah. Jadi bila mana mereka pergi ke mana-mana tempat, mereka akan bawa batu daripada tanah haram ni. Jadi bila mereka sampai satu tempat, mereka nak beribadat, mereka nak berdoa, mereka akan letak batu ni, batu yang mereka bawa. Sebab batu ni batu daripada tanah haram, mereka bawa dan mereka akan sucikan, mereka akan puja, mereka akan minta, mereka akan mengagungkan batu ni. Bagi mereka ada keberkatan. Itu kesyirikan mereka. Begitu juga mereka ni sembah malaikat, sembah jin, sembah benda-benda, dan mereka sembah orang-orang soleh. Pada mereka orang soleh ni, dia mati tidak saja. Mati itu mereka hidup lagi, mereka dekat dengan Tuhan. Maka bila mana mereka dekat dengan Tuhan ni, maka kita boleh minta melalui dia supaya dia ni beritahu pada Allah. Sebab itulah Allah Ta'ala kata tentang sifat orang-orang Mekah ni. Orang Mekah ni kata, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang Mekah kata, kita tidak menyembah berhala-berhala ni melainkan sebagai zulfa, sebagai perantaraan untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya mereka sembah patung-patung, mereka ukir dengan rupa-rupa orang soleh ni. Mereka tidaklah menganggap pada patung ni ada kudrat, ada sifat rububiyah, ada kekuasaan mencipta langit, mencipta alam semesta. Tak ada. Cuma bagi mereka, patung ni merupakan perhubungan mereka tu dengan hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh, yang mana orang soleh ni dia mati, dia dekat dengan Allah. Jadi kita minta melalui dia. Jadi kita tak boleh minta direct dengan Allah Ta'ala, kita minta melalui orang soleh ni. Sebab minta dengan orang soleh ni lebih cepat diterima doa. Itu kefahaman orang-orang jahiliah pada waktu itu. Sebab itulah berlaku macam-macam syirik. Jadi oleh kerana Nabi SAW ni nak mendakwahkan manusia kepada tauhid pada Allah SWT, ada golongan Mekah ni lama dah telah syirik. Penyembahan berhala berlaku di kalangan orang Arab ni 300 tahun sebelum Nabi SAW diutuskan. Kenapa? Kerana ada seorang orang yang berpengaruh di Mekah pada waktu itu, iaitu Ammar bin Luhai daripada Pok Bani Khuza'ah. Dia ni orang nego, orang ada pengaruh besar. Dia ada pengaruh besar. Dia pergi ke satu tempat di Syam yang bernama Balqa. Dia minta daripada orang itu di sana satu berhala. Jadi dia tanya dulu, kamu semua ni ke apa? Dia tanya orang Syam, kamu semua ni ke apa? Dia kata, batu ni lah kita sembah ni, kita minta hujan, turun hujan. Kita minta rezeki, mari rezeki. Jadi ni batu keramat. Jadi dia kata, minta lah saya nak buat kelik, biar orang Mekah boleh sembah. Jadi orang Mekah pada ketika tu, oleh kerana mereka ni menganggap Ammar bin Luhai ni orang yang terkemuka, orang yang wajar dipatuhi, orang yang ada pengaruh besar. Jadi mereka tak boleh nak lawan lah, ikut. Maka mereka pun ikutlah penyembahan berhala yang telah dibuat oleh Ammar bin Luhai. Jadi Ammar bin Luhai ni dia terpengaruh dengan orang-orang Syam pada waktu tu, yang mana mereka menganggap bahawa keberkatan, rezeki, hujan apa ni melalui berhala ni. Kalau masyarakat, setengah masyarakat tu benda-benda ada ong lah, benda-benda ada tua, pero ikan pelawah hong,
tuah pakai cicing mata delima, dapat elok daripada papa. Jadi macam-macam kepercayaan orang. Batu jik tu ada tuah macam-macam jenis percaya ke tuah. Kalau kereta tu ada nombor 8 ke, ada nombor-nombor tertentu, lain dia punya ni, ada tuah. Ni kepercayaan yang salah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW menyebut tidak ada sial, tidak ada malang pada burung, pada burung hantu, pada bulan Safar. Maknanya ia menentukan manfaat mudarat Allah, bukan benda-benda tertentu. Jadi syirik pada waktu itu berleluasa. Maka kalau Nabi SAW melancarkan dakwah dengan cara terbuka, panggil semua orang tanpa mengambil kira keadaan masing-masing, orang panggil istiqdak, persediaan tu. Jadi ngejut lagi. Jadi dia kena tengok keadaan audien, penerima pada waktu itu. Sebab kalau didakwahkan secara terbuka tanpa mengambil kira keadaan-keadaan orang, maka akan payah diterima dakwah tadi. Jadi supaya mereka tidak menjadi memberontak ataupun takut, maka Nabi SAW menyeru mereka dengan cara orang panggil dakwah fardiyah dulu, sorang-sorang dulu. Jadi kalau dakwah secara terbuka, mungkin sekali turun orang tolak, tak ada siapa terima, jadi dakwah akan mati. Yang kedua, Nabi SAW mendakwahkan Islam secara fardiyah ni, dakwah secara rahsia ni, maksud dia mana Nabi kecek sorang-sorang. Kecek sorang-sorang ni supaya apa? Supaya Nabi SAW dapat mendapat kadir-kadir yang dapat membela dakwah ketika mana Nabi mengisytiharkan dakwah secara terbuka. Maknanya Nabi SAW ni latih dulu. Mana biar ada dulu pendokong-pendokong dulu. Macam orang nak nego pun, dia nak buat projek direct selling ke gapo ke, dak skim ke tu skim ke ni, dia panggil dulu orang penting 10 orang ni, lembaga kan, atau lembaga pengarah. Pada tu lah baru dia buka share apa dia nak masuk. Jadi kalau dia ada idea, panggil semua orang bagi share dah. Lepas tu pakat nak jadi lembaga pengaruh belaka, atau jadi lagu tu. Macam Nabi SAW di sini, untuk Nabi mendakwahkan secara terbuka kepada orang Mekah, maka terlebih dahulu Nabi berdakwah kepada orang-orang yang ada potensi dulu ni. Kira-kira ni sebagai tulang belakang Nabi. Kalau gapo-gapo berlaku, maka orang-orang seperti Abu Bakar, Ali, Uthman, Zubair dan lain-lain, mereka ni sebagai tonggak. Jadi dari segi apa-apa kumpulan ataupun jemaah, maka dia mesti ada pendukung dan penyokong. Dia mesti ada pendukung, penyokong. Kalau penyokong belaka, tak lama satu gerakan tu, satu kumpulan tu, dia kena ada dulu teras dia, hardcore dia. Jadi Nabi SAW bila dia berdakwah secara fardiyah sorang-sorang ni, pada Nabi membina pelapis-pelapis, kadir-kadir yang dapat mendukung agama, mendukung dakwah Nabi bila mana Nabi SAW berdakwah secara terbuka nanti. Kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, ni ulama yang ngajar lama di Masjid Nabi ni, dia ada tulis kitab tafsir 5 jilid Aisarut Tafasir, dan juga dia ada kitab sirah Hazal Habib, ini kekasih Allah ni. Jadi kata dia tidak ada dalil yang putus yang boleh dijadikan pegangan oleh mereka yang melakukan dakwah secara rahsia di negara-negara Islam dewasa ni. Maknanya kita tidak boleh tersalah dalam buat kaedah, dalam buat pedoman. Kita nak ambil 100% cara dakwah Nabi untuk kita buat learn ni. Maknanya kita learn ni kita duduk di negara Islam dah. Tiba-tiba kita kata kita nak dakwah secara sulit. Tak usah dakwah secara terbuka. Tak usah kecek Islam di masjid, tak usah kecek Islam di kedai kopi, tak usah kecek Islam di parlimen. Tak usah. Kita nak kecek ke tepi-tepi luar. Tak boleh buat dalil lagu tu. Sebab
kita kena kira dakwah Nabi pada waktu tu dia kena tengok kepada persediaan dia peluang yang ada. Jadi kalau kita sekarang ni ada peluang untuk kecek Islam di parlimen, ya, kita sebagai wakil tak kira lah wakil madani ke, wakil perpaduan ke, wakil apa-apa wakil. Kalau kita ada ruang kecek tentang Islam, kita kecek platform tu, asalkan kita ada platform. Jadi pada waktu tu Nabi SAW tidak ada platform lagi, maka Nabi berdakwah secara rahsia dulu. Jadi kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, dakwah Nabi SAW selama 3 tahun tidak boleh dijadikan pegangan dalam masalah ni. Kita nak ambil betul-betul hak Nabi ni letak pada keadaan diri kita. Tak boleh. Ini bukanlah bermaksud kita tak boleh ambil pedoman daripada dakwah Nabi. Tidak. Maknanya kita nak, bila kita nak pelaga, nak pegu tu, nak pegu mal je. Kena tengok. Tak boleh kita kata kalau kita beli satu, kita kata beli apa. Contoh kalau kita kereta lah, kita kecek bak kereta. Dah. Kereta kita nak tukar satu alat ni, kereta kita hok first model. Dah. Dia kata Myvi lah suhu. Myvi ni dia ada berapa generasi? 3 generasi ke 4 generasi ke? Dah. Jadi kita pergi kat spare part, nak bubuh di kereta kita, tiba-tiba kita tak ayak dengan detail. Kita ni pakai Myvi generasi pertama. Ataupun kalau Camry Altis ke apa, dia ada edisi belakang. Jadi kita kena jelas dengan tepat. Kena betul-betul tepat jenis barang apa hak kita spare part kita nak, barang hak kita nak gapo, hak kereta kita pakai tu gapo, barulah boleh. Baru boleh masuk ni. Kita nak beli gapo tu dia panggil ni, taipet bumper ke gapo dah. Bumper lain dah. Myvi tahun 2010 dengan Myvi 2024 lah ni lain, tak serupa. Spotlight lain dah. Lampu signal lain dah. Jadi dia kena tengok bol dia. Jadi peringkat dakwah Nabi dengan peringkat dakwah kita ni dia tak sama 100%. Tetapi kita kena tengoklah, nak ambil, nak pindah ke keadaan yang Nabi alami. Kita kena sesuaikan. Hak sudut mana kita boleh, hak mana tak boleh. Sebab itulah untuk mengikuti sunnah Nabi, cara Nabi ni dia kena ngaji jurulah. Kena ngaji juru. Sebab kita kata Nabi makan dengan tangan. Dah, hak mudah contoh mudah sekali. Nabi makan dengan tangan. Dah. Jadi kita pun nak akan rangai belakang. Laksa lemak pun dengan tangan, laksa pinai pun dengan tangan, mikuah pun dengan tangan. Berat gitu tu. Jadi kena sesuai, kita kena faham. Jadi hak pentingnya kita ambil kaedahnya, Nabi kata makan dengan tangan kanan. Tu hak asal. Hak asalnya makan dengan tangan kanan. Jadi makan dengan tangan ke 3 jari ke, dah makan dengan sudu ke, gerpu ke, makan dengan chopstick ke, itu benda yang boleh berubah. Mana kena belajar. Kita tidak boleh ikut Nabi orang kata secara sembrono tanpa kita buat kajian, tanpa kita mempelajari kesesuaian ataupun keadaan Nabi dan keadaan kita. Ia jelas sekali berbeza. Jadi kita tidak boleh buat dalil dalam masalah ni, maknanya nak berdakwah secara rahsia di negara-negara kaum Islam sekarang ni. Kerana baginda dan para sahabat pada waktu itu tidak mampu untuk memperdengarkan, memperisytiharkan kalimah la ilaha illallah. Tak boleh. Sebab itulah macam Abu Zar Al-Ghifari, dia nak istihad, dia masuk Islam, kena kata demo. Maknanya waktu tu tak sesuai lagi untuk mengucapkan dakwah secara terbuka. Kita boleh tengok Abu Zar Al-Ghifari sendiri, dia cuba kata la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di hadapan Quraisy di Mekah dekat Masjidil Haram, dia sendiri dipukul. Maknanya itu kena mengambil kira keadaan, persediaan, suasana pada waktu itu. Begitu juga Nabi SAW tidak dibenarkan untuk bersembahyang di Baitullah.
Tetapi selepas daripada barisan dakwah mereka kuat, jadi sahabat-sahabat ni ada kekuatan dalam berdakwah, pengikut pun sudah ramai ada sokongan daripada orang penting macam Nabi itu, ada sokongan yang kuat daripada Abu Talib, pembela dakwah Nabi pada waktu itu. Maka barulah dakwah itu dibuat secara umum. Maknanya kena mengambil kira apa yang akan berlaku. Maknanya kena mengambil kira apa yang akan berlaku nanti bila mana dakwah itu dilaksanakan secara terbuka. Mana kena ada kajian lah. Orang panggil kena mengambil kira akibat. Dalam istilah orang ngaji fiqh ni dia kata i'tibar ma'ala. Kena mengambil kira risiko yang akan berlaku. Mana kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peringkat awal berdakwah secara terbuka, maknanya Nabi ni tak fikir tentang risiko satu benda tu. Jadi memikirkan tentang risiko ni dia ada dah dalam cara berfikir alim ulama kita, bukan orang ekonomi lah ni saja. Dia panggil i'tibar ma'ala. Mana kita kena mengambil kira natijah yang akan berlaku nanti. Jadi bila tiba waktu dia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terbuka. Kerana apa? Kerana asal dakwah ni adalah dakwah secara terbuka. Hak asalnya dakwah secara terbuka. Macam Nabi Nuh alaihi salam dah. Inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Nabi Nuh alaihi salam dia kata Rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Itu dia kata. Nabi Nuh kata aku berdakwah pada umat aku ni siang dan malam. Kemudian lepas itu Allah Taala kata tentang Nabi Nuh ni, summa inni da'awtuhum jihara. Aku menyeru mereka tu dengan cara terbuka. Wa asrartu lahum summa inni a'lantuhum wa asrartu lahum israra. Aku berdakwah pada mereka tu dengan cara terbuka, kemudian aku ni mengiklankan, aku menyatakan dengan terbuka dakwah kepada mereka, wa asrartu lahum israra, dan aku menyampaikan dakwah secara rahsia kepada mereka. Maknanya kita boleh faham daripada cerita dakwah Nabi Nuh alaihi salam ni, Nabi Nuh berdakwah dengan semua keadaan. Dengan cara terang-terangnya, secara terbuka, secara jelas, dan ada juga dengan cara rahsia ataupun fardiyah. Jadi mengikut keadaan lah. Macam contoh kita kata, kita ni macam contoh hamba lah mengajar ni, kita berdakwah, bila-bila mengajar kita berdakwah secara terbuka. Cara terbuka kita ialah gini, nasihat-nasihat kita, itu panggil dakwah secara terbuka. Lepas sudah tu lepas sudah tu kita pun tengok ada nampak seorang pokcik ni berminat, kita pergi dekat dia, kita pun kecek. Itu dakwah secara sir, dakwah secara fardiyah. Maknanya kita boleh berdakwah ni bermula dengan dakwah secara rahsia, secara peribadi, kemudian secara terbuka, secara umum, dan ada kalanya kita boleh lepas pada tu kita dakwah secara sir, secara fardi. Maknanya metod berdakwah, cara berdakwah ni dia boleh sesuai dengan keadaan. Dakwah sorang-sorang, dakwah ramai-ramai. Bermula dengan dakwah sorang-sorang, kemudian diikuti dengan dakwah ramai-ramai, ataupun kita nak bermula dengan dakwah ramai-ramai dan kita boleh bisik secara sorang-sorang sebagai dakwah secara peribadi. Jadi dari segi tertib, hak mana dulu, hak mana kemudian, boleh berlaku. Asalkan kita ni hikmah, ada hikmah dalam mengajak orang kepada agama Allah SWT. Cuma dari segi asasnya dalam bab dakwah ni kita tidak boleh terlalu berahsia. Tak boleh. Maknanya berahsia tu itu kita kata peringkat sementara. Asal dakwah ni dia kena terbuka. Kita tidak boleh jadikan dakwah kita ni hanya kepada golongan elit tertentu. Maknanya kita hanya orang kata kita memilih sasaran kita. Orang ni kita nak dakwah, orang ni tak sip. Tu tak boleh lagu tu.
Tak boleh ada pilih kasih. Jadi kumpulan kita ke, jemaah kita ke, bila kita nak berdakwah, kita sebagai individu, kita sebagai tok guru, kita sebagai ustaz, kita sebagai guru ke apa ke, bila kita nak berdakwah, kita kena dakwah pada semua dia. Kita tidak boleh hakkan dakwah kita ni kepada orang tertentu saja. Jadi bila mana Nabi SAW berdakwah dengan secara rahsia pada peringkat awal-awal tu, itu adalah kerana kemampuan Nabi pada waktu tu terhad. Dan Allah SWT la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebankan orang itu melainkan dengan kemampuan dia. Maknanya sesuai pada waktu tu kemampuan Nabi untuk berdakwah secara rahsia, secara fardiah, kerana kita kata tak ada platform yang sesuai pada waktu tu, Nabi disekat daripada berdakwah di Masjidil Haram, nak semaya talih, maka Nabi hanya buat apa yang mampu Nabi buat. Dan Allah SWT tidak membebankan manusia kecuali sesuai dengan kemampuan dia. Begitu juga Nabi SAW ni tidak gopoh untuk mendakwahkan kebenaran, mana tak gaduh. Kalau kita pakai target kita, hari ni kita nak dakwah 10 orang, esok 20, lusa 30, minggu depan tu pula biar 100 orang. Maknanya Nabi bukan lagu tu. Nabi ni dengan hikmah, Nabi tidak tergesa-gesa untuk mencari pengikut. Tak tergesa-gesa. Baiklah dari segi kalau kita nak pengikut yang ramai ni, kita kena dakwah secara terbuka. Sebab kita nak ikat-ikat lah. Kalau kita nak ikat-ikat, nak banyak sekaligus, panggil tarik pukak tu dah. Lepas buka laut, orang alik ni agat nanti kokok, buka kokok. Dia masuk belaka lah, kau besar kecil. Jadi kalau orang ada target dalam bab nak ikan ni, dia nak ikan gapo, kategori, ikan gelama. Jadi dia tidak boleh tomok, nak putik belaka. Sebab dia nak pada sehari berapa. Jadi Nabi pekat mula-mula ni, Nabi tak kira sebagai ramai bilangan, tetapi kualiti orang yang menerima Islam pada waktu tu. Mana Nabi nak ada kadir, ada pendokor. Jadi pendokor ni orang yang akan bawa agama ni tentulah orang yang mempunyai kekuatan yang hebat, seperti Abu Bakar, seperti Abu Ubaidah, Utsman bin Affan, Umar Al-Khattab, lagu tu. Jadi tidak boleh kita nak menjangkakan orang akan terima dakwah kita ni dengan segera, serentak, dengan ramai, tidak. Sebab itulah dalam ayat surah Al-Nasr tu dah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu peringkat bila? Kamu lihat manusia berdoyong-doyong masuk Islam, itu peringkat bila? Fatah Mekah, lepas daripada Nabi hijrah. 8 tahun lepas daripada Nabi hijrah. Mana Nabi ni dia tidak nak segera, tidak gopoh untuk mencari orang-orang yang memeluk Islam ni. Sebab itulah dia kena sabar dalam berdakwah. Itulah beberapa hikmah yang kita boleh dapat daripada dakwah Nabi SAW. Dan kita akan baca nanti dalam muka surat 135 ni hikmah yang kedua. Hikmah yang kedua, yang ni orang yang kedua masuk Islam itu adalah Khadijah. Maknanya peranan wanita jangan kita pandai sebelah mata dalam bab dakwah ni. Kerana wanita isteri ni dia adalah si Nabi ni lah orang yang pertama menerima dakwah Nabi. Jadi kita putih setakat tu apa yang baik dari Allah SWT, salah dah silap daripada kelemahan diri hamba. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.